Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 13, 14 dan 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. صدق الله العظيم. Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya, maka keluarlah, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, berilah tangguh kepadaku ya Allah sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan. Dalam kuliah lepas telah kita lihat pandangan para ulama menjelaskan tentang bilakah waktu syaitan ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tiupan sangkakala yang pertama, ataupun tiupan sangkakala yang kedua, ataupun pada waktu yang selain daripada kedua waktu ini. Dan sebelum itu perlu kita ketahui berapa kali tiupan sangkakala ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Telah kita lihat pandangan menerusi surah An-Nazi'at ayat ke-7 ke-8, bagaimana Allah SWT menjelaskan Ar-Rajifah dan juga Ar-Radifah. Maknanya ada dua waktu, dua tiupan sangkakala sebenarnya. Tiupan yang pertama berdasarkan hadis sahih, bagaimana semua manusia akan dihidupkan semula. Manusia yang telah musnah, yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh semula. Kehidupan sebagaimana tumbuhnya baklu ni tanaman. Dan tanaman ini disimpan sifat-sifatnya pada ajibuz zanab. Ajibuz zanab ini ekor, bahagian yang paling hujung sekali di tulang belakang seseorang manusia. Kalau kita lihat tulang ini memiliki panjang daripada kepala, daripada tengkuk menuju ke bahagian, kalau binatang dia ada ekor. Ini dipanggil ajibuz zanab. Ajibuz zanab ni bahagian yang paling hujung sekali dari tulang belakang. Apa istilah yang dipakai oleh para saintis agaknya, doktor-doktor, tapi yang pentingnya merupakan bahagian yang paling hujung di abdomen seseorang manusia itu. Ini merupakan bahagian yang akan tinggal, sedangkan yang lain semuanya habis musnah di telan zaman. Maka ini akan tinggal, lalu Allah SWT akan turunkan hujan, menyebabkan bahagian ini akan tumbuh semula anggotanya yang lain. Dan perkara ini, sedang pendengar sekalian, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala menerusi suratul Baqarah, kisah bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita tentang Nabi Uzair, yang Allah SWT utuskan dia ke satu tempat. Dia lalu kawasan tersebut, pulang dari pasar, didapati habis satu kawasan perkampungan musnah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayat 259 suratul Baqarah. Atau apakah kamu tidak memperhatikan seorang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan semula negeri ini selepas hancur. Penduduk tempat tersebut habis setelah pun dianiaya oleh sekumpulan penjahat, menyebabkan semua habis dibunuh bergelimpangan mayatnya. Dia tertanya-tanya, macam mana Allah nak bangkitkan penduduk satu kampung ini? Lalu Allah SWT telah pun menyebabkannya tertidur selama 100 tahun.
Kemudian dia pun tersedar semula. Tersedar dia melihat keadaan dah berubah kelilingnya. Dia merasa hairan. Dia pun tanya pada dirinya sendiri, berapa lama aku duduk di sini? Tiba-tiba lalu seorang bertanya kepadanya, berapa lama dah kamu ada di sini? Dia jawab, 1 hari ataupun setengah hari saya tertidur. Lalu malaikat yang diutuskan kepadanya berkata, sebaliknya sebenarnya kamu telah berada di sini lebih dari 100 tahun. Dia pun terperanjat. Lalu malaikat ini membuktikan, mana pergi himar yang kamu naiki sebentar tadi? Kamu kata baru setengah hari atau 1 hari. Kalau setengah hari atau 1 hari, tentu himar itu masih lagi. Mana makanan dibawanya? Tidak ada satu pun yang tinggal. Lalu tidak semena-mena Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelmakan semula himar yang telah pun jadi tulang ini hancur menjadi debu, dikembalikan ciptaannya depan hamba Allah ini sendiri, depan Nabi Uzair sendiri. Lalu dia pun melihat penciptaan daripada tulang, kemudian tulang ini utuh menjadi kuat, datanglah daging menutupinya, dan sempurna datang kulit pula menutupi depan mata dia. Lalu barulah timbul terbit dari mulutnya untuk beliau mengatakan, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku tahu, aku faham, tapi sebenarnya aku bertanya ni soalan yang aku terasa bagaimanalah kalau dapat lihat nikmat Allah, nikmat penciptaan ini. Jadi pendengar sekalian, kalau kita lihat seorang saintis Muslim dalam satu organisasinya di Turki, diketuai oleh Harun Yahya, banyak menulis tentang perkara-perkara sedemikian. Sebagai contohnya, satu kitab, satu buku yang terbaru ditulis oleh beliau, Atlas of Creation, Atlas yang membuktikan ciptaan makhluk-makhluk zaman berzaman, untuk menolak teori evolusi yang menggambarkan bahawa setiap makhluk itu berkembang dari satu keadaan kepada yang lain. Manusia ini sebenarnya tercipta dari sel-sel yang hidup dasar laut, yang hidup secara berasingan, kemudian menghasilkan keperluan untuk berdamping dengan sel-sel lain, berkumpul menjadi makhluk yang lebih kompleks, kemudian bertukar menjadi ikan ada kaki dan keluar berjalan di muka bumi, tak puas hati lagi bertukar bentuk lagi ikut suka dia pula, akhirnya bertukar menjadi manusia yang dapat kita lihat pada hari ini. Ini teori yang pembohong sebenarnya sedang pendengar sekalian, tidak dapat diterima oleh akal manusia yang waras. Harun Yahya dan pengkaji bersama-sama dengannya dan tim research itu membuktikan bahawa buaya yang pernah hidup pada zaman purba dahulu lain daripada buaya yang hidup pada zaman sekarang. Dari sudut strukturnya berbeza. Ikan jerung yang hidup zaman dahulu bukan macam ikan jerung sekarang, totally different, satu keadaan yang berbeza. Dia mempunyai struktur yang cukup berbeza. So, fosilnya dapat dilihat, memperlihatkan keadaan perbezaan itu, dan tidak pernah berlaku evolusi. Semuanya dicipta oleh Allah SWT, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bila sesuatu itu tidak lagi memenuhi keadaan tuntutan waktu yang berlaku dengan perubahan iklim dan sebagainya, maka Allah musnahkan, Allah wujudkan makhluk lain, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sudah mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah dia hakikat ciptaan manusia. Bila mereka telah pun meninggal dunia, mati, hancur, dan telah kita jelaskan bahawa manusia ini akan dibangkitkan semula oleh Allah SWT dengan turunnya hujan yang lembut. Lalu ajibuz zanab, bahagian penghujung organ ataupun part yang paling hujung dari tulang belakang manusia ini akan berkembang semula, dan dia menyimpan, merupakan satu chip yang menyimpan tentang sifat-sifat kriteria manusia itu sendiri. Bila turun hujan akhir zaman ini dengan tiupan sangkakala yang pertama, maka manusia mula membina struktur badannya balik semula, kerana di situ disimpan segala sifat-sifat yang pernah dimilikinya waktu dihidup di muka bumi dahulu. Menerusi satu hadis yang telah kita bincangkan yang belum kita sempurnakan, hadis sahih riwayat Muslim, bahawa Nabi menggambarkan nanti Dajjal akan datang dalam umatku selama 40 apa? Wallahu a'lam. Mungkin 40 hari, mungkin 40 minggu, mungkin 40 tahun, tapi yang pastinya satu hari di hujung akhir zaman ni sama dengan 100 tahun ataupun 1000 tahun waktu lain. Sampai sahabat-sahabat tanya, kalaulah satu hari sama dengan 1000 tahun waktu lain, adakah kita perlu sembahyang 5 waktu saja? Maknanya kita sembahyang tahun ni 5 tahun, 10 tahun kemudian baru masuk waktu zuhur, merehatlah kita 10 tahun. Tapi dalam penjelasan Nabi SAW, tidak, kamu kena tuqaddir, alaikum an tuqaddiru, hendaklah kamu mengira waktu sebagaimana waktu hari itu, hari yang normal yang telah kamu lalui. Walaupun hari itu sama 1000 tahun satu harinya, tetapi hendaklah kamu menilai sebagaimana 24 jam yang telah kamu lalui sebelum berlakunya perubahan waktu dengan kehendak Allah SWT ini. Jadi Dajjal akan berada, datanglah Nabi Isa untuk memusnahkannya, dan Nabi Isa akan memimpin manusia yang beriman selama 7 tahun. Genap 7 tahun akan datang angin yang sejuk meniup dari arah negara Syam
Wallahu alam. Kalau kita lihat kajian hadis-hadis Nabi sentiasa menceritakan negara Syam, dan bila Nabi cerita tentang negara Syam, Nabi sebut Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah untuk umat ini negara Syam mereka. Negara Syam ni tuan-tuan, negara yang menghimpunkan ramai alim ulama, baik negara Syria, negara Jordan, negara Palestin. Negara ini merupakan negara bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, dan kebanyakan penduduk Madinah berasal dari tempat ini. Tempat mana orang-orangnya merupakan orang yang lemah lembut, orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Islam walaupun bagai tekanan lalui oleh mereka. Yang penting dalam hadis ini menjelaskan angin bertiup dari arah Syam, kemudian mematikan semua orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman ni berada dalam gua, di puncak gunung sekalipun, angin ni pasti akan mendapatkannya dan mematikannya dengan izin Allah. Dan selepas itu yang tinggal di muka bumi merupakan fayabqa asyararun nas fi khifati at-tayri wa ahlamis sibai. Yang akan tinggal selepas itu merupakan manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang derhaka pada Allah SWT. Perangai seperti perangai binatang. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Mereka ni tidak mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf, bahkan sebaliknya sentiasa melakukan perkara-perkara mungkar. Telah kita jelaskan dahulu dalam hadis riwayat Ahmad, sidang pendengar sekalian. Yang paling baik di kalangan mereka pun bila melihat orang yang berzina di tengah jalan, dia hanya mengatakan, kalau kamu nak berzina, tepi sikitlah, aku nak lalu. Inilah orang yang paling baik di kalangan mereka pada waktu azab Allah ini turun. Dan mereka tidak lagi dapat mengucapkan kalimah Allah, tidak reti sebut kalimah Allah. Jadi yang tinggal mereka yang jahat ini, maka syaitan pun datang untuk mesongkan mereka dan mengajak mereka untuk melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Fayatamathalu lahum syaitan fayaqulu ala tastajibun fayaqulun fama ta'muruna fayamuruhum bi'ibadati al-awthan wa hum fi dhalika darun rizquhum hasanun 'aishuhum thumma yunfakhu fi as-suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Nabi SAW menjelaskan nanti datang syaitan untuk memperdayakan mereka dan mengatakan kepada mereka, marilah sama-sama ikut aku, ikut seruan aku. Apa yang kau seru kami? Ini manusia yang ingkar ni, yang kafir ini, mengatakan kepada syaitan, apa yang kamu nak suruh kami melakukannya? Kami boleh melakukan apa sahaja. Syaitan berkata, mari sembah berhala. Boleh. Dengan sebab menyembah berhala itu, lagi Allah SWT kurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada mereka, lagi mereka lalai. Ini namanya istidraj, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sehingga mereka sedang lalai begitu, maka ditiuplah Allah sengkakala. Maka semua mereka ini hancur. Yang pertama sekali mendengar tiupan sengkala ni seorang lelaki yang sedang memberi kepada untanya minum. Lalu dia pun pengsan, dia pun menjerit dengan suara yang menakutkan mendengar suara perikan ini, dan semua manusia akan hancur, akan musnah, akan terbaring, akan mati semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan at-tal. Allah menurunkan hujan, lalu tumbuhlah mereka ini dalam bentuk dan struktur tubuh yang telah meninggal dunia pun dikembalikan kehidupannya balik semula. Dan bila tiupan sengkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, lalu mereka membangun dalam keadaan terpinga-pinga. Lalu dikatakan kepada mereka, thumma yuqalu ya ayuhan nas halumma ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Lalu manusia semua dihimpunkan depan Allah. Lalu keluarlah satu suara yang cukup menakutkan, tahanlah mereka, kerana mereka ini semua akan ditanya atas segala yang telah dilakukan. Qala thumma yuqalu akhriju ba'than nar fayuqalu man minkam fayuqal man min kulli 1999. Qala fadhaka yawmun yaj'alu lildana shiba wa dhalika yawmun yukshafu an saqin. Dan kemudian Allah SWT pun memulakan sidang mahkamahnya dan berlakulah perhitungan kepada manusia-manusia yang ingkar ini. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini hadis-hadis yang saya bacakan kepada tuan-tuan untuk menggambarkan bahawa sebenarnya pandangan yang rajih dalam bab tiupan sengkakala ini adalah pandangan yang disokong oleh ayat-ayat Quran. Penjelasannya menampakkan kepada kita bahawa terdapat 2 kali tiupan, bukannya 3 kali, dan tentu sekali bukan 4 kali. Pandangan oleh Ibn Hazm, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Ibn Hazm mengatakan ada 4 kali tiupan. Tiupan yang pertama mematikan manusia, tiupan kedua membangkitkan mereka, tiupan yang ketiga mengumpulkan mereka, dan tiupan yang keempat akan membahagi-bahagikan mereka.
Sebenarnya pandangan kata Ibn Hajar merupakan pandangan yang silap. Pandangan yang tepat hanyalah 2 kali berdasarkan kepada banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah An-Nazi'at yang telah kita bincangkan sebelum ini, yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah. Hari yang akan berlaku kegoncangan diikuti pula dengan kegoncangan yang berikutnya. Tiupan yang pertama dipanggil rajifah. Tiupan yang kedua dipanggil radifah. Tiupan yang pertama ni akan membinasakan syaitan, dan tiupan yang kedua akan membangkitkan mereka balik semula. Dan semua manusia yang sudah pun menjadi debu, yang sudah pun meninggal dunia untuk sekian lama di zaman Nabi Adam, berlaku tiupan yang pertama, mereka mula membina struktur balik semula dengan hujan diturunkan, dan tiupan yang kedua menyebabkan mereka semua dihimpunkan depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita bacakan ini juga diperkukuhkan melalui surah Yasin ayat ke-49 hingga 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fi as-suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan dengan suara yang mengejut, membinasakan mereka semasa mereka dan akan mereka bertengkar merunding urusan dunia masing-masing. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang wasiat untuk ditinggalkan. Dalam kalau mereka berada di luar, mereka tidak sempat kembali kepada keluarga ini. Dan sudah tentu akan ditiupkan sengkakala yang berikutnya, menghidupkan orang-orang yang telah mati itu. Dan bila berlaku demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Jadi jelas tuan-tuan ini rahmati ini kasih Allah sekalian, syaitan meminta untuk dikekalkan, dipanjangkan umurnya sampai tiupan sengkakala yang kedua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan. Allah mengatakan, qala innaka minal munzarin, kamu diberi peluang untuk panjang umur, tapi panjang umur kamu sampai tiupan sengkakala yang pertama saja, kamu mati. Lepas itu kamu dibangkitkan semula, dan tiupan sengkakala kedua mengejutkan semua kamu untuk berada dalam barisan, dan akan diseru waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, tahan mereka, suruh mereka duduk di situ dalam barisan, kerana setiap seorang akan diperiksa oleh Allah SWT di atas segala yang telah lakukan waktu hidup di muka bumi dahulu. Mudah-mudahan sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita dapat meneroka lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Perkara ini mudah-mudahan menjadi satu bekalan buat kita untuk hidup atas muka bumi mencari ridha Allah, menerusi landasan yang dikemukakan oleh ayat yang mulia ini, penjelasan hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan bincangkan ayat ke-16, 17, 18 dan 19 sehubungan dengan apa yang telah kita bincangkan, janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia selepas diusir dari syurga. Dan banyak perkara yang dapat kita pelajari bersama-sama insya-Allah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.